u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Nazir, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, datuk-datuk, tuan-tuan guru, hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya puji syukur kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi dengan limpah inayah, taufik, izin dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umur, diberi kesempatan, kesihatan yang baik insya-Allah kepada diri kita semua untuk kita meneruskan lagi agenda kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi saki baki daripada umur kita. Jadi mudah-mudahan dengan ruang, peluang dan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak lain dan tak bukan adalah untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam yang penghulu bagi segala hari ini, Allah Ta'ala beri ruang kepada kita untuk kita berkumpul dalam perhimpunan mingguan kita. Di sini kita bertemu, mendengar, di sini kita berukhuwah, di sini kita menjalinkan hubungan silaturahim. Yang mana hari ini 4 Rabiul Awal, begitu pantas masa berjalan, begitu pantas masa berlalu. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW yang dikatakan la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat itu, sebab hadis mengenai la taqumus sa'ah ni banyak, dan di antaranya apakah tanda-tanda hari kiamat itu? Waqaribuz zaman, masa menjadi pendek. Bila mana kita sebutkan masa menjadi pendek, sepatutnya tak ada ruang untuk kita tidak memanfaatkan walau sedetik pun daripada umur, daripada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab ruang dan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam kehidupan ini bermakna satu lagi amanah dalam kehidupan kita yang perlu kita selesaikan. Jadi kita tak ada masa dah. Yang perlu kita cari pada hari ini ialah apa yang kita nak bawa depan Allah Ta'ala, apa yang kita nak present depan Allah Ta'ala dengan peruntukan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang kita bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah. Maknanya kalau segera, jadi diperintahkan segera, maknanya tak ada masa dan ruang untuk kita biarkan waktu dan peluang itu berlalu macam tu. Ila maghfiratin min rabbikum, menuju memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, demi meraih syurga Allah yang luas, yang disediakan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, iaitulah mereka-mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang dia infak, dalam keadaan susah dia infak. Hari ini kita masih lagi belum sepi daripada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19. Betapa ramai di kalangan kita yang terkesan. Walau bagaimanapun orang-orang yang beriman diuji dengan hal keadaan begini, kalau dia seorang yang sentiasa
merasakan bahagian dia ada hak orang lain, ya, maka infaknya akan terus berjalan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dia infak, dalam keadaan susah pun dia masih mampu berinfak. Kemudian wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, iaitulah orang-orang yang boleh menahan kemarahan, ya, dan mengampunkan manusia yang lain, ya. Bila kita sebut menahan kemarahan, ya, Nabi SAW memberi jaminan bahawa ada tempat istana yang ditempatkan bagi orang-orang yang dalam keadaan marah, dalam keadaan berbalah, walaupun dia dalam keadaan yang benar, tetapi dia mengundurkan diri. Tempatnya di mana? Di pinggiran syurga. Bila kita sebut syurga, kita dah sebut dah tadi betapa luas, betapa besarnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita rebut. Dan yakin dan pastilah, ya, kalau kita berusaha untuk mendapatkan syurga Allah, ada tempat-tempatnya yang kita dapat. Tetapi apabila kita bersaing untuk hal-hal keduniaan, bersedialah kita untuk rasa kecewa. Itu dah pasti. Kita masuk lomba lari, kan, nak dapat nombor 1, kalah, ya. Kemudian saya penyokong Manchester United, ini istihar ini, kan, walaupun malam tadi contoh Liverpool lawan Chelsea, of course kalau Chelsea menang saya suka. Sebab apa? Sebab saya tak suka Liverpool, ya. Kalau Liverpool menang, saya akan rasa kecewa, walaupun bukan tim saya MU lawan dengan Liverpool. Nampak, kan? Bersedia untuk kecewa, ya. Jadi berlumba-lumba kita untuk kebaikan, untuk meraih syurga Allah, nescaya ada tempat bagi kita, ya. Elakkan daripada berlakunya perbalahan. Tak maaf kalau saya sebut ni dekat-dekat nak apa, pilihan raya ni, kan, Allahu Akbar. Kita ada jalan untuk kita titik yang sama, tetapi kita lebih suka memilih titik yang berbeza, yang akhirnya kita berbalah sesama sendiri, yang tak mendatangkan apa-apa pun pada diri kita, ya. Yang mana ruang-ruang dan peluang-peluang itu akan diambil oleh orang yang lain. Sebab apa? Sebab kita lebih memilih jalan untuk berbalah. Ya, kadang-kadang tak ada benda pun, benda kecil je. Ya, lebih-lebih lagi ni zaman teknologi ni, ya. Yang dikatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Yang dikatakan muslim yang selamat daripada lidah dan tangan. Barangkali kalau lidah mungkinlah kita tahu, ya, kejahatan yang akan dibuat oleh lidah. Sebab lidah ni apabila dia beraksi, apabila dia menari, kalau tidak dikawal, dia akan memberi impak, dia akan memberi kesan yang sangat mendalam. Sehingga dikatakan ungkapan alisanu kasayf, lidah itu umpama pedang. Asbab lidah orang bergaduh, asbab lidah orang berperang, asbab lidah orang bercerai. Betapa banyak kerosakan-kerosakan yang berlaku akibat tidak mengawal lidah. Lidah itu kecil je, ya. Duduk dalam lembut dia, tapi bila mana dia beraksi, ya. Sebab dalam zaman sahabat dulu ada ceritanya, kan, yang sahabat A tanya pada sahabat B itu, wahai sahabat, kenapa kau diam hari ini? Sahabat B kata, hari ini aku diam kerana apa? Seringkali apabila aku berkata-kata, aku akan menyesal. Kerana lidahku ini apabila tidak dikawal, dia lebih liar daripada anjing gila. Sungguh, ya. Itu lidah. Tapi yang wayadihi itu apa?
Baginda Nabi SAW sebut dah 1400 tahun yang lampau. Lisan kita dah tahu dah. Wayadihi apa dia? Berlaku pada zaman kita lah. Kejahatan tangan. Hari ni orang tak banyak cakap pakai lidah lah. Dia banyak cakap guna tangan. Kan? Tak ada tabayun, tak ada selidik, scroll, tarik tolak, send. Kadang-kadang di situ punca perbalahan berlaku. Memang betul Islam meraihkan teknologi, tetapi seringkali kita menyalahgunakan teknologi yang akhirnya akan merugikan kita semua. Kita masih ada waktu lagi untuk bercakap, menikam dan sebagainya, sedangkan kita dah sebut tadi yang kita hari ini hanya mengakhirkan sisa-sisa dan baki daripada umur kita. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Perkara yang paling hampir dengan kita adalah kematian. Sesaat ke depan kematian sedang menunggu kita. Adakah kita sudah bersedia dengan peruntukan umur yang diberikan kepada kita? 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Adakah bekalan yang kita nak sebutkan tadi? Kita nak present depan Allah Ta'ala, ya Allah, ni umur 70 tahun ni amalan yang aku bawa. Itu tak apa lagi. Yang depan berhadapan dengan Allah, ya Allah, aku bawa solat, aku bawa haji, aku bawa sedekah, segala-galanya aku bawa, tetapi kita diisytiharkan sebagai muflis. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita banyak mengadu domba, banyak bertikam lidah, fitnah memfitnah, yang akhirnya amalan itu akan hilang macam tu sahaja. Yang lebih malang lagi, siapa yang kita fitnah, pahala kita pergi kepada orang tu, dosa orang tu masuk dalam akaun kita. Waliyazubillah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, di kesempatan yang diberikan pada kita, yang sama-samalah kita memperingatkan diri kita bahawa kehidupan kita ini hanyalah untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita merasakan kita boleh meraih syurga Allah yang luas kita sebutkan tadi dengan amalan kita, maka kita silap. Sebab yang kita nak dapat adalah redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya kira cukup sekadar itu sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit itu lebih baik untuk kita manfaatkan. Mohon ampun atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Panjang-panjangkanlah ilmu ini walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi jariah kebaikan kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Dewan Pertimbangan Agama Islam di Selangor, yang berusaha secara Ustaz Rahman bin Muhammad Qasim Ustaz Nazir Masjid Kota Damansara, yang delegasi seluruh WKP Masjid Kota Damansara, seterusnya Amin Muhammad Ira'i dan sekalian. Di hari yang mulia ini, pihak masjid ingin memaklumkan majelis tugas pemakaman setdas secara bertugas Masjid Kota Damansara. Pemakaman ini akan dimaklumkan oleh Ustaz Al-Hamid bin Nur Hisham, Ketua Majelis dijemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Nazir Masjid Kota Damansara serta barisan penjaga kuasa Masjid Kota Damansara, yang diraihkan semua ahli karya Masjid Kota Damansara. Untuk makluman tuan-tuan, saya selaku wakil daripada Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor ingin menyampaikan
pemakluman yang telah diputuskan oleh Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor berkenaan dengan status penetapan bagi Masjid Kota Damansara. Jadi untuk makluman tuan-tuan, saya bacakan surat daripada Majlis Agama Islam Selangor bertajuk penetapan jawatan kuasa pengurusan Masjid Kota Damansara, iaitu adalah sebagai Masjid Pengurusan. Adalah dimaklumkan bahawa mesyuarat Majlis Agama Islam Selangor MAIS Bilangan 3/2022 yang bersidang pada 31 Mei 2022 telah bersetuju. Yang pertama, anggota Jawatan Kuasa Karya Masjid Kota Damansara bagi lantikan 1 Januari 2019 dibubarkan dan ditamatkan berkuat kuasa 1 Oktober 2022. Maknanya tuan-tuan, mulai pada hari esok akan bermulanya pengurusan yang baru yang akan diketuai oleh pegawai dari lantikan daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Yang kedua tuan-tuan, Masjid Kota Damansara ditampil menggunakan kaedah jawatan kuasa pengurusan masjid seperti yang diperuntukkan di bawah subsection 104/3 Elemen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003 berkuat kuasa pada 1 Oktober 2022. Yang ketiga tuan-tuan, Masjid Kota Damansara dikecualikan sepenuhnya dari pemakaian garis panduan pelaksanaan mesyuarat agung khas, pencalonan dan pemilihan anggota Jawatan Kuasa Karya dan Pemerintah Negeri Selangor 2022 yang sedang berjalan di semua masjid yang berada di negeri Selangor. Seterusnya tuan-tuan, yang terakhir, menempat Jabatan Agama Islam Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor akan menempatkan kaki tangan kerajaan yang berjawatan pengurus, penolong pengurus dan pembantu pengurus untuk berkhidmat di majlis tersebut pada 1 Oktober 2022. Jadi untuk makluman tuan-tuan, bermulanya pada 1 Oktober 2022 beralihlah tampuk kepimpinan kepada jawatan kuasa pengurusan yang akan ditampilkan oleh pegawai kerajaan yang ditempatkan di Masjid Kota Damansara. Saya seru kepada semua ahli karya, khususnya ahli karya Masjid Kota Damansara, dapat bersama-sama menyimakkan bersama dengan pengurus yang baru untuk kita sama-sama menyumbang bakti untuk mengimarahkan Masjid Kota Damansara ini. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan untuk makluman yang saya sampaikan daripada Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Musa Majlis. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Amin di Indonesia. Kita bukan muda, kita juga kita bukan muda pada Islam, tetapi kami terus generasi terdahulu. Tanpa berkuasa, saya persilakan Nazim Masjid Kota Damansara untuk memberikan kesempatan kepada Tuan Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia, Tuan Imam, Tuan Bilal yang bertugas khatib Jumaat hari ini, para pentadbir Masjid Kota Damansara di kalangan AJK dan juga warga kerja MKD yang diraihkan kehadiran kunjungan daripada Pejabat Agama Islam Petaling Ustaz Hamim,
unit pengurusan masjid Petaling, yang dikasihi Ustaz Muhammad Salami, pengurus baharu Masjid Pengurusan Kota Damansara, merangkap ketua imam dan juga tazkirah kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan para jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bidahulu pihak Jawatan ingin mengucapkan terima kasih dan juga kesyukuran di atas naik taraf Masjid Qariah kita, Masjid KD, Masjid Besara, kepada status Masjid Pengurusan yang telah dimaklumkan oleh pihak unit pengurusan masjid tadi. Alhamdulillah. Maknanya Masjid KD ini selama ini ditadbir urus oleh Ketua Kuasa Qariah. Manakala pada esok hari, bermula esok, akan diurus tadbir oleh kaki tangan kerajaan yang diketuai oleh Ustaz Salami selaku pengurus yang baharu. Manakala warga kerja masih berkhidmat seperti sedia ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, pihak kami juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Selangor, kerana telah memberi kepercayaan kepada kami untuk mentadbir daripada 2016 hinggalah hari ini. Dan beberapa kejayaan yang kita dapat lihat, antaranya masjid ini sentiasa dimakmurkan, sentiasa diimarahkan, dan antara kejayaan ini ialah masjid ini pada tahun 2020 dinobatkan sebagai masjid berkebajikan peringkat kebangsaan dalam sistem penarafan masjid-masjid pada tahun 2020, masjid berkebajikan, masjid se-Malaysia. Jadi untuk penghargaan, kami ingin mengucapkan kepada semua pentadbir MKD dan juga para jemaah yang dikasihi kerana sentiasa mengimarahkan masjid ini. Kalau pagi tadi tuan-tuan, ada lebih kurang 5 saf, ramai 30 kali 5 sampai 10. Jadi kita berharap bermula esok ke seterusnya, biarlah pertambahan jemaah itu lebih lagi. Kalau selama hari ini ditadbir oleh ahli qariah, bermula seterusnya lah lebih diimarahkan. Itu yang kita hendak, masjid ini sentiasa dihidupkan dengan pelbagai aktiviti yang boleh mengimarahkan masjid. Kepada staf-staf yang sedia ada, teruskanlah berkhidmat membantu pengurusan yang baharu yang diterajui oleh Ustaz Muhammad Salami. Ustaz Salami, sebelum ini beliau berkhidmat di Masjid Salam juga. Dia lebih kurang sama je. Jais ni pandai, dia cari dekat-dekat je. Masjid Salam ni nama pun Salami, tapi sekarang ni tukar kepada KD sebelum dia nak bergerak balik kampung dia. Bila wallahu alam, harap ustaz ni lama di sini. Jadi tuan-tuan, staf-staf sedia ada, warga kerja, silalah berkhidmat dengan Ustaz Salami. Ustaz Naim ada ni, tak sebut dia, nama marah dia. Dan yang pentingnya, kita sentiasa bekerja dengan penuh rasa seronok, rasa gembira, dan sentiasa berukhuwah dan sebagainya. Manakala kepada semua jemaah yang sedia ada, jemaah kita ni alhamdulillah, saya memang rasa seronok dan sebagainya. Aktiviti yang kita laksanakan antara bulan Ramadan contoh, banyak aktiviti yang kata merasakan seronoknya beribadah apabila kita berada di MKD ini. Banyak program-program yang kita rasa perlu diteruskan, kuliah-kuliah, ceramah-ceramah akan diteruskan seperti biasa.
ya, walaupun bilangan yang hadir itu taklah mencapai angka yang besar, tapi itulah sebahagian daripada pengisian suntikan ilmu kepada para jemaah yang ada di sini. Pohon semua jemaah yang sedia ada terus mengimarahkan NKD dan kita saling ukhuwah, eratkan ukhuwah. Ya, yang pentingnya kita eratkan ukhuwah, ya, persaudaraan kita, ya. Jadi apabila Ustaz Salami ambil alih bersama dengan lain-lain di pegawai JAIS, ya, teruskan ukhuwah kita, ya, semana mampu mungkin, ya. Mungkin Ustaz Salami duduk sini kot, ya, rumah dah ada tu, jadi sabar-sabar Ustaz Salami, ya. Baik. Dan juga harapkan para jemaah juga sentiasalah menggerakkan aktiviti, ya, yang ada di sini. Kita apabila dipohon untuk sertai program, cubalah sertai dan sebagainya. InsyaAllah program yang terhampirlah mungkin Maulid Rasul kot, ya. Jadi akhir kalam, saya mewakili Tuan Kasa yang sedia ada. Hari ini tugas kami berakhir, tugas berakhir, tapi kami tetap sebagai ahli jemaah. Itu yang penting dia. Kami tetap ahli jemaah. InsyaAllah kami semayang di sini, mungkin berakhir pun di sini kot, wallahu alam, ya. InsyaAllah kami sebagai ahli jemaah tetap akan mengimarahkan masjid ini, ya, walaupun kami sudah tidak ada jawatan dan sebagainya. Ampun dan maaf dari saf, pimpinan barisan yang sedia ada, daripada tuan-tuan dan yang dikasihi sekalian, ya, manusia itu tidak sempurna mana. Kalau kita cari kesempurnaan mungkin tak sempurna mana, tapi kalau kita cari kekurangan memang terjumpa. Tapi inilah yang dapat kami tabur baktikan kerja buat kami demi untuk mengimarahkan masjid Kota Damansara yang kita sayangi ini. Akhir kalam, ampun dan maaf jika ada kekurangan dan kelemahan selama ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Nazir Masjid Al-Farat yang atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya dapat dibuka dan mempersilakan Ustaz Salami bin Hisham untuk berikan kesempatan kepada selaku pengurus Masjid Al-Farat dan Al-Fatlah wa Syukurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukran jazakallah diucapkan kepada pengacara majlis yang dihormati Tuan Nazir dan juga seluruh ahli jawatan kuasa surau masjid Kota Damansara yang diraikan Ustaz Nur Hamim dan juga tim daripada Jabatan Agama Islam Selangor, datuk-datuk, tuan-tuan guru, ayahanda, kekanda, adinda semua yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah penuh rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan sekali lagi ruang kehidupan kepada kita. Jadi sebagaimana yang kita telah maklum, saya diamanahkan untuk meneruskan kecemerlangan dan juga meneruskan pengimarahan Masjid Kota Damansara, dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Tuan Nazir yang telah mengangkat masjid ini sehingga berjaya menjadi masjid berkebajikan tahun 2020. Mudah-mudahan dengan kerjasama tuan-tuan meneruskan pengimarahan. Saya kira bila kita sebut imarah, masjid akan menyediakan apa juga program untuk pengimarahan. Tetapi kalau sekiranya tuan-tuan tidak hadir, maknanya pengimarahan itu tetap tidak menjadi pengimarahan. Jadi dengan berlakunya naik taraf ini, saya memohon kerjasama dan sokongan semua untuk kita meneruskan kecemerlangan Masjid Kota Damansara. Salah satu masjid antara masjid yang sebenarnya digeruni
program-programnya oleh masjid-masjid lain, bukan di gerun tu untuk diberlawan, tak, tapi untuk diambil contoh tentang kejayaan-kejayaan bagaimana yang dimaklumkan oleh Tuan Nazir kita tadi. Saya di Masjid As-Salam Puchong Perdana sebelum ni selama 7 tahun dan diamanahkan di sini. Jadi mudah-mudahan sedikit pengalaman yang saya ada, sedikit ilmu pengurusan yang saya ada, saya akan bersama tuan-tuan untuk sama-sama kita terjemahkan, supaya pengimarahan ini akan terus berlangsung di sini insya-Allah. Jadi saya kira itu saja. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali itu. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Salami selaku Ketua Masjid Bermasyarakat yaitu secara sebentar tadi. Sekarang kepada masanya simbolis serang tugas daripada Nazir Masjid Bermasyarakat pada Pengurus Baru Masjid Bermasyarakat. Nazir dan juga Pengurus Baru. Terima kasih diucapkan kepada Nazir dan juga pengurus baru bina masjid bersama-sama mendengarkan radio yang terima kasih kesehatan. Semoga secara akan diberkati. Salam menurut pembukaan kata berkah wasiat penjaga. Selamat datang pengurusan baru semua, semoga manfaat dirasa bersama. Datang ke masjid jangan lupa di rumah, baru ke masjid berwajah baru masuk. Bila masuk yang baru jangan lupa yang lama. Biarkan Islam kita bersatu. Sekali jemaah sekalian, imam dan khatib hari ini akan diimamkan dan dikhatibkan oleh Pengurus Baru Masjid Bermasyarakat Ustaz Ahmad Nur Salami. Kemudian ada satu lagi pengumuman untuk hari esok, ada kursus umrah, dijemput semua tadi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.